Sebab memang orang paling tua lebih banyak ilmunya, lebih banyak amalannya. Tapi kita lagi tua, lagi tak reti. Apa bab aurat dalam solat, dalam program Tanyalah Ustaz tu kan. Ramai orang tanya, macam-macam orang tanya. Dia kata, Ustaz, ni ada imam kita, ada dua orang di antaranya. Seorang ni pakai seluar panjang dengan t-shirt. Ya, tapi dia Al-Qurannya bagus, akhlaknya baik dan sebagainya. Seorang ni pakai jubah. Pakai jubah. Tapi baca Quran ni bunyi macam Jerman. Oh, tu bunyi. Kalau bunyi Jawa boleh tahan lah. Ni bunyi macam Jerman. Hak paling buruk dalam jubah ada gudang garam. Ya tu lagi teruk. Mana satu nak pilih? Saya kata jangan pilih yang jubah tu. Pilih yang pakai t-shirt tu. Kerana syarat untuk jadi imam bukan pakaian. Nabi bagi tahu syarat jadi imam pertama penguasaan Al-Quran. Mana kalau dah semua Quran kita lebih kurang aja. Pilih yang kedua penguasaan sunnah. Siapa yang paling banyak beramal dengan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga kalau dah semua sunnah pakar belaka. Yang ketiga tengok siapa yang masuk Islam dulu. Kita masuk Islam belaka lah. Yang keempat tengok siapa yang paling tua antara kita. Jadi tengok kejap lagi siapa yang paling tua, suruh jadi imam. Ya, sebab memang orang paling tua lebih banyak ilmunya, lebih banyak amalannya. Tapi kita lagi tua, lagi tak reti. Kadang malu dengan diri sendiri lah. Saya pun sama. Cuma kita kena usaha lah. Okey, baik. Al-Imam An-Nawawi telah membaca dan mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran setiap hari. 12 mata pelajaran. Ya, kita pergi sekolah, kalau pergi sekolah menengah agama tinggi, kita pergi 33 mata pelajaran. Pergi universiti yang gitu gini, pergi duduk dekat pondok pun jenuh tuan. Pukul 4 pagi dah mengaji dah. Pukul 4 pagi dah baca kitab dah. Baca kitab duduk macam ni. Kan ya. Tapi itulah dia tarbiyah. Bila kita tarbiyah daripada kecil, alhamdulillah. Cuma tengok kita, sifat kita orang Melayu. Kita orang Melayu tarbiyah daripada kecil baca muqaddam. Baca muqaddam sampai ketua baca muqaddam. Bila suruh baca Al-Baqarah ya, panjang. Ini sifat kita. Cuba jadi macam orang Arab. Lepas Al-Fatihah, terus belajar Al-Baqarah. Sebab dia surah yang kedua lepas Al-Fatihah. Habis 286 ayat. Baca yang lain, Cina kata sap sui. Senang lah. Tapi nak buat macam mana? Kita dah biasa mengikut kita. Antaranya, beliau telah membahagikan pelajarannya kepada beberapa bahagian pelajaran. Al-Wasit, Al-Muhazzab, Al-Jam'u baina Al-Sahihain. Ya, Sahih Muslim, Al-Luma' untuk nahu dan sebagainya lah. Maka, dikatakan di sini, aku telah menulis atau menambah setiap perkara yang berkaitan dengan syarah-syarah yang tidak jelas. Ini orang hebat. Kita ni baca buku, bila kita rasa buku ni tak berapa bagi clear dengan kita, so ambil pensel, conteng. Apa benda yang perlu kita letak kat situ supaya lebih faham. Lebih faham. Sebab tu, Imam Muslim, anak murid Imam Al-Bukhari, dia tulis kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim, tak ada syarah dan penerangan, mai dekat An-Nawawi, An-Nawawi buat syarah Sahih Muslim. Dia jadi macam tu. Maka lebihlah kita memahaminya, tambah-tambah kita yang tak berapa banyak ilmu ni, bila kita baca hadis, dah ada dah. Dia punya pengajaran kat bawah tu, memang cantik. Jangan takut untuk conteng di buku. Malah di Al-Quran juga, boleh letak tanda untuk kita ingat. Oh, ni hukum dia. M.A. Mat asli. Tu kan ya. Dia tak ada masalah apa. Cuma orang Melayu cukup jaga Quran ni sampai duduk dalam lemari tak angkat-angkat, baca pun tak. Dia jaga sungguh. Dia takut budak-budak pegang Quran. Akhirnya anak-anak dia kenal Doraemon daripada kenal Allah Ta'ala. Ini bahaya sangat-sangat kita ni. Menjelaskan perkataan, dia syarahkan mana-mana kitab lain, dia tambah tulisan tu supaya apa? Bagi jelas, yakni menjelaskan perkataan dan ayat. Kalau ayat tu macam tergantung, ayat tu sukar difahami, penulis faham, tapi kita yang baca tak faham. Sebab tu dalam usul fiqh, kalau kita mengaji, kita akan jumpa kaedah fiqh. Apa kaedah dia? Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, bukan apa yang kamu faham.
Kita duk tengok dekat luar sana kata orang duk sembang babang-babang gini. Tu duk mengata ke orang, no, bukan. Saya duk mengajar. Apa yang saya sampaikan, cara pemahaman saya, mungkin tuan-tuan dengar dengan cara pemahaman tuan-tuan. Sebab tu, setiap kali habis kuliah, kita akan buka 1-2 soalan. Takut-takut ada yang tak faham. Cuma kita orang Melayu kurang banyak tanya. Sangat kurang. Bila ustaz dah balik dah, mereka buat majlis fatwa baru. Ustaz sesat. Ini jadi masalah. Di mana-mana kita akan jumpa orang yang macam ni. Tanya, tak apa, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, tangguh dulu. Insya-Allah, bagi tinggal nombor telefon, saya rujuk dalam kitab dulu. Sebab saya bukan komputer. Komputer pun hang. Komputer pun hang. Apa sangatnya? Yang ni membetulkan kesalahan bahasa dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberkati aku. Apa maksud Allah berkati dia Imam Nawawi ni? Kesungguhan Allah bagi itu, Allah bagi pada Imam Nawawi tak boring belajar. Allah bagi kepada Imam Nawawi tidak nak cepat pandai, bukan, tapi dia nak belajar. Kita Allah bagi kat kita, tapi nak anak tu cepat-cepat. 3 tahun mesti bagi habis khatam Quran. Ya, bapak dia duk ulang 3 qul aja sepanjang hidup. Bahaya. Dan waktu dan kerjaku, maksudnya Allah berkatilah. Imam Nawawi ni dia tak boring dalam mengaji ilmu. Waktu dia sangat-sangat dimanfaatkan. Kerjaya dia tu untuk cari ilmu apa sebagainya, dia tak risau. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membantuku.